Ya, anak puan-puan, kembali semula kita Always ke on the dalam way. drafting kita pada waktu ini. Game yang ketiga di antara Foxura menentang Bounty Junior, dengan Foxura mendahului 2-0 pada waktu ini. Jadi boleh dikatakan ini adalah game best of one untuk Bounty Junior jika mereka ingin terus membawa game ini ke perlawanan, untuk mengheret sebenarnya perlawanan ini ke game yang lebih lama untuk game penentuan sebenarnya. Tetapi kelebihan dimiliki oleh Foxura, di mana ini juga boleh dikatakan jika mereka memenangi game ini, mereka akan marah. Mereka akan menjuarai peringkat negeri Sarawak untuk hari sukan negara. Jadi kita lihat sebentar dari band di antara kedua pasukan Valentina dan Angela. Jadi tumpuan untuk Foxura, manakala Terizla dan juga Matilda dikeluarkan oleh Bounty Junior dengan pick yang pertama daripada Kai Piu Piu oleh Foxura sebentar tadi, mendapatkan Iritel selaku goal liner mereka. Sekali lagi nampaknya ini peluang untuk Kai Piu Piu menggunakan Iritel ini sebaik yang mungkin untuk memberikan damage yang cukup besar kepada elit pasukan lawan, sebagaimana yang kita saksikan dalam game yang pertama sebentar tadi. Nah, sekarang ini Bounty Junior Sato diberikan tumpuan, diberikan kepercayaan sekali lagi untuk menggunakan Pakuito pada saat ini, manakala Arix akan mendapatkan Novaria selaku mid laner untuk pasukan Bounty Junior. Dan Fredrin pula jawapan daripada Rip mendapatkan jungler milik pasukan mereka. Sekali lagi Fredrin akan mereka gunakan, manakala Yujisu adakah akan mendapatkan Xavier sekali lagi, sebagaimana dua game sebentar sahaja tadi selaku mid laner mereka, ataupun mereka akan menaikkan Ikuan untuk menggunakan Rafaela sekali lagi, kerana terbukti sebenarnya Rafaela yang digunakan Ikuan memberikan impak yang cukup besar untuk elit pasukan beliau di dalam mana-mana team fight. Dan ia nampaknya Ikuan diberikan keutamaan sekali lagi untuk mendapatkan Rafaela selaku Roma milik pasukan mereka. Dan sekarang ini Boss One akan mendapatkan hero beliau, selaku goal laner mereka. Sias lagi, oh tidak, Jinside akan mendapatkan Akai selaku jungler milik pasukan mereka. Ada untuk menghadapi Rip sebenarnya, untuk berada di bahagian jungle berhadapan di antara kedua-dua jungler. Jadi adakah kali ini Jinside akan melakukan impact yang besar di dalam mana-mana team fight, ataupun adakah Rip akan mendapatkan retribution yang cukup baik sekali lagi untuk beliau mendapatkan seberapa banyak nitro objektif yang boleh, di mana kita lihat dalam dua perlawanan sebelum ini Rip sentiasa retributionnya tepat masanya untuk mendapatkan turtle mencuri objektif daripada pasukan lawan. Dan band terakhir daripada Superland NG sebentar tadi, Xavier, respect band diberikan kepada Yujiso, satu tanda hormat sebenarnya, bila terbukti penggunaan Xavier cukup baik daripada beliau, sentiasa mengganggu gugat mana-mana team fight untuk pasukan Bounty Junior. Dan sekarang ini Nizu dia akan melakukan band terakhir untuk pasukan Foxura. Digi sekali lagi nampaknya akan dikeluarkan. Adakah kemungkinan besar mereka akan menggunakan Grok maupun Minotaur mungkin, tapi dengan adanya Ikuan. Tapi boleh sebenarnya Rafaela di bahagian mid, tapi saksikan apakah yang akan mereka dapatkan sebentar saja lagi. Boss One daripada Bounty Junior mendapatkan Brody selaku goal laner, manakala Nizu sekali lagi mendapatkan Yuzong selaku EXP laner untuk pasukan mereka. Dan Yujisu pula God pada waktu ini nampaknya ditunjukkan, dan juga Farsa. Saya kira mungkin kemungkinan besar God yang akan diambil di sini untuk untuk memberikan stun yang lebih banyak sebenarnya untuk elit pasukan lawan daripada pasukan Bounty Junior, kerana dengan adanya skill set daripada God ini pasti akan memberikan kesukaran jika elit pasukan lawan untuk berkumpul. Dan God juga yang nampaknya sememangnya dikunci oleh Yujisu bagi menggantikan Xavier milik beliau, dan Superland NG Estes akan dibawa masuk. Nampaknya kali ini kita akan melihat meta healing versus meta healing. Rafaela bertemu dengan Estes. Siapakah the best doctor? Siapakah dokter terbaik di dalam healing? Sama-sama kita saksikan jawapannya sebentar saja lagi. Game ketiga untuk Grand Final HSN 2023 peringkat negeri Sarawak bagi game MLBB di antara Bounty Junior menentang Foxura Esports.
Foxura mendahului 2-0 pada waktu ini. Bounty Junior perlu melakukan comeback yang cukup drastik pada ketika ini jika mereka ingin mengheret game ini ke game penentuan. Jadi ya tuan puan-puan, dengan strategi yang telah pun mereka garapkan, dengan line up yang telah pun mereka percayakan, inilah dia. Siapakah yang akan mengujikan game yang ketiga? Adakah Bounty Junior akan melakukan comeback ataupun adakah ini kemenangan yang bersih untuk Foxura Esports? Sama-sama kita saksikan jawapannya di dalam Land of Dawn di antara Foxura Esports di bagian berwarna biru menentang Bounty Junior di bagian berwarna merah. Smash them. All troops deployed. Dan ya, kedua pasukan masing-masing melakukan rutin, tapi nampaknya kali ini Arix beserta dengan Zato cuba untuk bergerak di bagian atas. Rotation baru pada waktu ini daripada pasukan Bounty Junior. Mereka akan cuba untuk mendapatkan level secepat yang mungkin untuk EXP serta mid mereka dengan supalan NG pula. Pada ketika ini yang ditekan oleh Yujisu di bagian tengah. Ikhwan cuba untuk memberikan gangguan kepada Jinside. Menerima damage cukup besar sebentar dari Zato beserta dengan Arix telah pun tiba. Oh, satu tembakan. Satu Astra Rico, cuba Astra Echo sebenarnya. Cuba hampir-hampir mendapatkan seorang pemain tetapi berjaya menyelamatkan diri. Dengan namanya Bounty Junior yang akan bergerak bersama-sama pada ketika ini. Oh, Nizu berjaya untuk mendapatkan seorang pemain sebentar tadi tetapi hanya berjaya untuk mengurangkan sedikit sebanyak nyawa daripada Jinside dengan Kai yang akan berhadapan dengan Brody milik Pos One di bagian bawah pada ketika ini dengan Rip masih lagi melakukan farming di bagian bawah untuk memberikan sedikit sebanyak bantuan kepada marksman milik pasukan beliau. Dan sekarang ini Nizu bertemu dengan Zato. Kedua EXP ini nampaknya tidak melakukan cutting lane sebagaimana yang mereka lakukan di dalam game yang pertama dan kedua sebentar tadi. Sebenarnya Arix yang memiliki kelebihan untuk clearkan minion secepat yang mungkin menggunakan Astra Echo milik diri beliau sendiri. Malah dengan sniping yang berbahaya ini juga boleh menyebabkan sedikit kekacauan kepada alih pasukan lawan. Nizu cuba untuk menghalau Zato daripada mendekati untuk membersihkan minion secepat yang mungkin. Dengan adanya turtle yang akan hidup 9 saat saja lagi oleh pasukan daripada Bounty Junior. Masih lagi hanya 2 orang saja yang berada di bagian atas. Tapi Nizu sekarang ini menghadapi tekanan dengan adanya heavy spin. Zato mendapatkan first blood menjatuhkan Nizu sebentar tadi. Kehilangan seorang pemain daripada Foxura. Tapi adakah ini berjaya dengan heavy spin yang telah pun digunakan pakai sebentar tadi? Ada sedikit kelebihan sebenarnya untuk Rip mendapatkan turtle ini walaupun dengan ada Arix dan juga Jinside berada di situ. Satu retribution yang baik pada Rip memastikan turtle menjadi milik beliau sekali lagi. The Battle of Retribution di antara kedua jungler dimenangi oleh Rip pada ketika ini. Tapi sekurang-kurangnya Bounty Junior mereka berjaya memastikan bahawa mereka tidaklah ketinggalan jauh dari segi ekonomi pada ketika ini. Tumpuan diberikan ke bagian bawah. 3 orang pemain Yujisu, Ikhwan dan Kai cuba untuk memberikan gangguan kepada Pos One. Oh, satu stun cuba untuk dilepaskan, tidak mendapatkan Pos One, berjaya untuk menyelamatkan diri. Ikhwan terpaksa untuk berundur buat seketika. Nizu dan juga Zato nampaknya rancak di antara kedua EXP laner ini untuk bergaduh sebenarnya pada waktu ini. Dengan di bagian tengah Arix bersama dengan Jinside. Rip cuba untuk berebut Little Wanderer. Dia dengan Jinside sebentar tadi tapi berjaya dimenangi oleh Jinside. Ikhwan kembali ke bagian bawah untuk melakukan babysitting terhadap Kai. Super Energy juga melakukan perkara yang sama. Kedua marksman ini akan diberikan tumpuan sudah pastinya. Oh, satu Astra Echo tidak mengenai sesiapa sebentar tadi. Hanyalah sekadar amaran daripada Arix supaya alih pasukan Foxura berundur. Tetapi Jinside dicuri red buff sebentar tadi. Rip cuba untuk melakukan rusuhan pada ketika ini. Jinside tekanan sekali lagi untuk jungler milik Bounty Junior ini. Oh, Zato dijumpai oleh Rip sebentar tadi di bagian atas pula. Nizu cuba untuk dikejar oleh Jinside. Zato telah pun tiba, diganggu di situ. Adakah Black Dragon Form akan buka? Tidak, Arix memastikan kill tersebut menjadi milik beliau. 2 kill untuk Bounty Junior. Pos One cuba untuk memberikan tekanan. Ikhwan telah pun tiba, satu stun dilepaskan tapi beliau juga menerima nasib yang sama. Oh, tu ada part memory masih lagi belum mencukupi damage yang dilepaskan. Sekarang ini Superland NG walaupun adanya healing yang dilepaskan terpaksa untuk melarikan diri, berjaya. Pos One cuba untuk masuk semula, tidak mendapatkan sesiapa. Masing-masing berjaya untuk menyelamatkan diri sebentar saja tadi. Satu tindakan yang cukup baik, satu bantuan yang tepat pada masanya untuk pasukan Bounty Junior, iaitu Pos One berjaya diselamatkan. Jinside berjaya untuk mencuri blue buff milik pasukan Foxura. Dengan turtle akan menjadi rebutan pada waktu ini. Sudah pastinya Zato telah bersiap sedia di sini. 4 orang pemain daripada Bounty Junior, 5
5 orang sebenarnya, bukan 4. Mereka memberikan tumpuan terhadap Turtle pada ketika ini. Ikhwan berada di situ, satu retribution berjaya di situ, akhirnya didapatkan oleh Jinsat. Tapi sekarang Ikhwan didapatkan oleh Zato sebentar tadi. Tinju pukulan yang cukup sakit daripada seorang Pakito sebentar tadi memastikan satu rotation, satu kemenangan untuk Bounty Junior, di mana mereka pula yang menguasai nitro objektif. Pada kali ini Arix Nizu cuba untuk masuk, tapi Zato berada di situ untuk memberikan bantuan kepada match milik pasukan beliau. Hampir didapatkan sebentar tadi. Pos 1 bersama dengan Super Energy cuba untuk bermain dengan lebih agresif menghadapi Iritel di bagian gol. Nizu masih lagi cuba untuk menghentikan Zato. Tapi sekarang ini turret hampir dijatuhkan. Super Energy pula dalam bahaya, beliau yang dikejar pada waktu ini. Berjaya laser tersebut daripada seorang Yujisu menamatkan nyawa, menamatkan riwayat seorang Estes sebentar tadi. Dan sekarang ini Zato dan juga Nizu masing-masing masih lagi berada di bagian atas, cuba untuk mendapatkan kelebihan masing-masing. Arix cuba untuk ditekan di bagian tengah, tapi berjaya untuk membersihkan minion secepat yang mungkin. Jinside bersama cuba juga untuk melakukan farming beliau secepat yang mungkin. Yang kita lihat KDA di antara kedua-dua pasukan dengan Jinside yang telah 4 assist, belum ada kematian. Dan kita lihat juga itemization daripada kedua-dua pasukan. Hunter Strike telah pun disiapkan oleh Nizu, manakala Zato memberikan tumpuan kepada Dominance Ice, tidak mahu membiarkan sebarang lifesteal. Dengan pasif yang dimiliki oleh seorang Yuzong ini juga sebenarnya agak sedikit sebanyak annoying, dengan lifesteal yang boleh saya digunakan untuk mencuri, menyedut nyawa mana-mana pasukan. Jadi itulah yang diberikan tumpuan oleh Zato, menyiapkan Dominance Ice terlebih dahulu untuk mengelakkan sebarang healing daripada ataupun lifesteal daripada Yuzong ini, untuk berikan advantage beliau dalam pertarungan 1 lawan 1 di bagian atas. Dengan rotation telah pun dilakukan, Bounty Junior pada ketika ini lebih kemas rotasi mereka. Dengan Foxura pula yang kelihatan mereka agak sedikit terkejut saya kira dengan rotasi yang dilakukan dengan segini cepat oleh Bounty Junior. Sekali ini Rip ditekan di situ, satu heavy spin berjaya menangkap beliau, tetapi beliau menguncikan Turtle tersebut walaupun Jinsat mendapat kill. Nizu cuba untuk dicari di bagian belakang. Zato telah pun tiba, tumbuhkan 5 orang pemain pos 1 berjaya mendapatkan 1 kill. Zato juga mendapat killing spree. Sekali lagi Ikhwan menjadi tumpuan beliau. Kemenangan yang besar untuk Bounty Junior walaupun mereka kehilangan Turtle sebentar tadi. Dan sekarang ini Yujisu menjadi tumpuan pula. Tahun depan memory memastikan kill menjadi milik pos 1. Brody ini pula yang mengungguli damage di bagian belakang, tetapi Kai Piu Piu memastikan bahawa mereka juga memiliki sesuatu untuk digantikan. Satu threat yang baik mereka dapatkan, berjaya untuk mendapatkan satu turret di bagian atas. Tapi pos 1 juga sudah pasti akan mendapatkan turret di bagian bawah pada waktu ini, dengan adanya pengawasan daripada Super Energy yang berjaya untuk memberikan bantuan kepada ahli pasukan beliau. Kai pada waktu ini pula sweeping lane telah pun dilakukan, akan berhadapan dengan Zato. Lord akan hidup lebih kurang 60 saat saja lagi. Rotation yang baik daripada Bounty Junior pada ketika ini, dengan mereka pula yang boleh menyerap sebenarnya tekanan maupun map control daripada Foxura. Sekarang ini bagian tengah menjadi tumpuan mereka. Kai berada di bagian tengah, berada dengan pasukan yang lain. Lihat terlebih dahulu itemization daripada kedua-dua marksman, kedua-dua pasukan. Dengan pos 1 telah pun menyiapkan 2 item, iaitu Blade of Heptasis bersama dengan Malefic Roar. Manakala Kai telah pun menyiapkan Husk Claw saja, tapi di bagian atas sebentar tadi Kai telah pun dijatuhkan. Dengan sekarang ini Bounty Junior memberikan fokus pada objektif dari objektif. Mereka cuba untuk mendapatkan turret seberapa banyak yang boleh pada ketika ini. Bagian bagian atas menjadi tumpuan oleh pos 1 beserta dengan Jinside. Yang sudah pasti di bagian tengah pula pada waktu ini siapa yang didapatkan? Arix dapat oleh Yujisu sebentar tadi. Lenenji tidak mampu untuk memberikan bantuan, hanya sekadar melihat sahaja. Dengan Lord yang akan hidup pada waktu ini. Ini kelebihan untuk Foxura. Jinside cuba untuk masuk bagian hadapan, satu stun dilepaskan, terkena Zato sebentar tadi. Rip cuba untuk masuk memberikan tanky kepada pasukan lain, tapi Ikhwan menerima damage cukup besar daripada pos 1 sebentar tadi. Jinside masih lagi menerima healing daripada
Super Energy sebentar dari Rip cuba untuk masuk mencari Zato, tetapi Zato yang sentiasa bergerak dengan laju mendapatkan sesuatu. Nizu dijumpai, Nizu terkena heavy spin, dikepit pada waktu ini terpaksa membuka Black Dragon Form. Zato cuba untuk melakukan zoning dengan sejauh yang baik, tapi beliau menerima nasib pula. Kai mendapatkan Zato, tetapi Nizu berjaya dijatuhkan. Double kill untuk Kai, double kill juga untuk Poswan, tetapi triple kill untuk Kai Piu Piu yang menerima nasib yang sama. Shutdown didapatkan oleh Poswan, kill demi kill, tetapi sekarang ini Arix yang ketinggalan keseorangan menghadapi Rip beserta dengan Yujitsu. 3 untuk 4 pada waktu ini untuk kedua pasukan. Tim fight yang cukup rancak di antara mereka dengan masing-masing maksimum mendapatkan triple kill, tetapi dengan kelebihan yang dimiliki dengan adanya Yujitsu yang berjaya memberikan damage daripada bahagian belakang, memastikan 4 orang pemain daripada aliran pasukan Bounty Junior berjaya untuk mereka jatuhkan. Zato telah pun hidup, cuba telah pun marah dengan segera ke bahagian Lord ini, tapi saya kira Lord ini menjadi Lord untuk Foxura. Retribution yang baik daripada Rip memastikan mereka mendapatkan satu neutral objektif, tapi Zato sebagaimana game sebelum ini cuba untuk melakukan clearance wave dengan segera untuk memberikan kelebihan mereka. Dan sekarang ini itemization daripada kedua pasukan kita lihat daripada segi jungler pula, dengan Fredrin yang digunakan oleh Rip baru saja menyiapkan Guardian's Helmet, manakala Akai telah pun menyiapkan Curse Helmet dan juga Guardian's Helmet, memberikan kelebihan yang cukup baik kepada Jinsight untuk bertahan untuk pasukan mereka di bahagian hadapan. Tetapi sekarang ini Bounty Junior perlu menguruskan Lord ini terlebih dahulu. Dia telah pun marah di bahagian atas. Jinsight cuba untuk dikejar, heavy spin terpaksa digunakan pakai untuk melarikan diri. Oh, masih lagi mampu berjaya untuk melarikan diri daripada bahaya sebentar tadi. Berputih mata seketika untuk alih pasukan Foxura untuk mendapatkan jungler milik pasukan Bounty Junior. Zato ditekan 1 lawan 1 dengan Nizu pada waktu ini, cuba untuk dikejar. Satu gergaji yang tidak mendapatkan Zato sebentar tadi, yang nampaknya begitu licik untuk bergerak melarikan diri, sentiasa melakukan pembersihan minion, melakukan cutting yang cukup baik, tetapi beliau boleh diasak 2 orang pemain dengan ada Yujitsu pada waktu ini. Masih lagi berjaya untuk melarikan diri, dan di bagian tengah 3 orang pemain berlawan dengan 3 pada waktu ini. Rip, Kai dan juga Ikhwan terpaksa untuk berundur seketika. Dijumpai kedudukan daripada Rip, dia cuba untuk melakukan ambush, tapi sekarang ini Zato beliau keseorangan di bagian bawah. Dengan adanya 4 orang ahli pasukan daripada Foxura telah pun tiba. Zato dikeroyok di situ. Yujitsu memastikan beliau mendapatkan kill tersebut dan turret menjadi milik Foxura sebentar saja tadi. Dan sekarang ini mereka cuba untuk merusuh ke dalam jungle milik pasukan Bounty Junior, dengan nampaknya tidak semena-mena pasukan daripada Foxura pula yang berjaya untuk menguasai map di bahagian mid game ini. Dengan sekarang ini mereka akan memberikan tumpuan kepada turret di bahagian bawah pula. Lane NG bersama dengan Poswan telah pun tiba. 3 berlawan 3 pada ketika ini. Turret masih lagi tunggu berdiri untuk pasukan Bounty Junior. Dengan wave management mereka juga sedikit sebanyak memihak pada ketika ini. Masih lagi seimbang, tapi sekarang Iqbal yang ditangkap. Poswan memastikan kill menjadi milik beliau. Rip yang pergi bagian hadapan sebentar tadi. Rip menerima nasib yang sama. Immortality telah pun dipecahkan. Tembakan Astral Echo tidak mendapatkan sesiapa, tapi Jinsight hampir sahaja dijatuhkan oleh Kai. Tapi dengan adanya Blessing of Moon Goddess daripada Super Energy, memastikan nyawa alih pasukan yang lain berjaya untuk beliau sembuhkan, menyelamatkan Jinsight daripada ancaman sebentar saja tadi. Poswan membersihkan minion secepat yang mungkin di bagian atas. Lord akan hidup sebentar saja lagi. Zato juga mencoba untuk mengclearkan minion secepat yang mungkin di bagian tengah untuk memberikan mereka sedikit sebanyak keselesaan bagi tim fight yang kemungkinan besar akan berlangsung sebentar saja lagi. Sekarang ini Rip yang cuba untuk ditangkap di situ, berjaya didapatkan oleh Poswan sebentar tadi. Damage yang cukup besar daripada Brody ini nampaknya jawapan kepada mereka, tapi sekarang ini Zato dikejar oleh 3-4 orang pemain sebenarnya. Zato mampukah beliau melarikan diri pada ketika ini? Cuba untuk masuk semula, killing spree untuk Yujitsu, tetapi Jinsight memastikan Lord menjadi milik Bounty Junior. 1 untuk 1 untuk kedua pasukan, tapi sedikit kemenangan kecil untuk Bounty Junior. Zato berjaya untuk melengahkan masa daripada pasukan Foxura daripada memberikan sebarang tentangan terhadap pengambilan Lord sebentar tadi. Tetapi saya kira mereka mungkin saja membiarkan saja, memandangkan mereka juga tiada yang memegang retribution dengan Rip yang telah pun dijatuhkan sebentar saja tadi oleh pasukan daripada Bounty Junior dalam pertempuran di bahagian tengah. Yang
Sekarang ini belum lagi mana-mana pasukan, mana-mana ahli pasukan yang menyiapkan item sepenuhnya sebenarnya. Tetapi kita lihat item daripada Zato yang menggunakan Pakuito. Beliau menyiapkan Hunter Strike, Dominance Ice beserta dengan Oracle yang mana memberikan sedikit sebanyak shield yang besar kepada beliau untuk beliau lebih tanky di bahagian hadapan. Manakala Jinsaid telah pun menyiapkan item ketiga iaitu Radiant Armor bagi menghadapi sedikit sebanyak damage yang boleh dikeluarkan Ikhwan dan juga Yujisu. Dengan Lord telah pun marah mengetok pintu milik Foxura. Ini bintang turret di bahagian bawah berjaya untuk Bounty Junior dapatkan. Dengan sekarang ini Lord tidak menjadi masalah untuk diclearkan oleh pasukan daripada Foxura, tetapi mission accomplished sedikit sebanyak untuk Bounty Junior. Mereka mendapatkan objektif yang mereka inginkan. Inhibitor turret 1 telah pun berjaya mereka dapatkan, malah auto turret di bahagian tengah juga berjaya menjadi milik mereka. Inilah dia rotation yang cukup kemas daripada mereka, berjaya menguasai map ini daripada pasukan Foxura yang nampaknya terpaksa untuk bertahan di bahagian base mereka sendiri. Dengan wave management juga menjadi kelebihan untuk pasukan Bounty Junior dengan adanya berjaya tiba di bahagian bawah dan menjatuhkan turret tersebut dengan inhibitor turret 2 saja di bahagian tengah dan di bahagian bawah. Menjadi taruhan untuk pasukan Foxura bagi bertahan daripada pasukan Bounty Junior yang sudah pastinya boleh saya katakan akan cuba untuk melakukan kebangkitan bagi mengheret game ini ke perlawanan penentuan ataupun masih lagi untuk mengheret kepada 3 perlawanan. Saya kira jika mereka mampu untuk comeback sebanyak 2 kali, kerana ini adalah best of 5, mana-mana pasukan terlebih dahulu yang mendapatkan mata ketiga yang akan mendapatkan kemenangan. Dengan sekarang ini Lord sudah pasti akan menjadi penantian untuk kedua pasukan yang akan hidup lebih kurang daripada 40 saat saja lagi, dengan pasukan Bounty Junior yang lebih menguasai di bahagian river pada waktu ini. Dengan Zato sekali lagi melakukan tugas beliau dengan cukup baik, cuba untuk memotong minion seberapa jauh yang mungkin, menolak minion ini daripada terus mara bagi memberikan sedikit sebanyak kesibukan kepada Foxura. Tapi Jinsaid kali ini Rip ditangkap, heavy spin pada ketika ini masuk Black Dragon Form ke bahagian belakang cuba untuk mencari pos 1. Tetapi sekarang ini Zato cuba untuk mengejar Rip, masuk, beliau pun ditangkap oleh 4 orang pemain Zato. Apa yang beliau lakukan pada waktu ini? Beliau masih lagi memiliki shield untuk bertahan. Immortality dipecahkan tapi killing spree didapatkan oleh pos 1 sebentar tadi. 1-0. Zato berjaya untuk bertahan, berjaya menyelamatkan diri beliau dengan adanya Jinsaid sebentar tadi. Ini kelebihan peluang untuk Bounty Junior mendapatkan Lord ini dengan ketiadaan Mizu yang boleh pergi ke bagian backline. Inilah masanya Lord yang percuma untuk Bounty Junior. Foxura pada ketika ini seakan-akan mereka agak sedikit terkejut sebenarnya dengan adanya kelebihan yang dimiliki, dengan adanya Novaria yang digunakan oleh Arik sebenarnya, yang boleh saya katakan memberikan sedikit sebanyak impact yang mengganggu pertahanan daripada pasukan Foxura dengan itemization yang kita lihat daripada Kai Piu Piu yang telah pun melengkapkan ke semua itemization milik beliau. Begitu juga dengan pos 1 yang menggunakan Brody dengan masing-masing telah pun menyiapkan Wind of Nature untuk menghadapi damage yang bakal dikeluarkan, yang diterima daripada alih-alih pasukan lawan. Dengan kita lihat juga jungler milik mereka dengan Akai yang dengan lagi Jinsaid hanya kurang 1 item saja. Begitu juga dengan maafkan saya, Reed yang menggunakan Fredrin masih lagi memerlukan 2 item untuk beliau lengkapkan semuanya. Tapi sekarang ini di bahagian tengah dengan adanya wave management yang cukup baik daripada alih pasukan Bounty Junior pada waktu ini. Nizu cuba untuk ditangkap. Sekali lagi Jinsaid berjaya untuk menculik beliau dengan heavy spin. Pos 1 memastikan tugas beliau dilaksanakan dengan baik, memberikan damage, menjatuhkan seorang pemain. Lord masih lagi bergerak di bahagian atas. Rip cuba untuk masuk, cuba untuk menghalau Jinsaid, tapi Zato bersama dengan pos 1 membawa minion di bahagian tengah. Ini peluang untuk mereka. Lord masih lagi hidup. Kai Piu Piu cuba untuk bertahan sebaik mungkin untuk membersihkan minion ini secepat yang baik, dan Jinsaid menerima damage yang cukup besar. Pos 1 mendapatkan ini bertarik di bahagian bawah. 5 orang pemain daripada Bounty Junior mereka berada di dalam base milik pasukan Foxura. Lord masih lagi bersedia pada waktu ini. Ray berjaya untuk mendapatkan shutdown. Double kill dan beliau dapatkan, malah triple kill, mega kill sekali lagi untuk Yujisu tanpa semena-mena. Wipe out didapatkan oleh Foxura. Kesilapan ini adalah bencana sebenarnya untuk Bounty Junior. Mereka cuba untuk memaksa, tetapi Rip masuk pada waktu yang tepat untuk meletakkan skill set beliau sebenarnya, hentak
tembakan daripada tombak tersebut yang menamatkan nyawa untuk beberapa orang pemain daripada Bounty Junior, dan ini peluang untuk mereka melakukan push. Tetapi lihat Nizu cuba untuk memberikan minion secepat yang mungkin. Wave management, minion wave di bahagian tengah telah pun tiba. Adakah cukup masa untuk mereka tamatkan game ini? Bounty Junior, oh tidak sempat. Kai Piu Piu taruh saja Foxura menamatkan game. Pada waktu ini sang juara yang akan mewakili Malaysia, bukan Malaysia tapi mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan pada minggu hadapan di Semenanjung Malaysia. Jadi ya tuan-tuan puan-puan, tahniah diucapkan kepada pemenang, dan kita lihatlah MVP yang akan diberikan kepada Yujisu dengan KDA 616. Penggunaan God yang cukup baik beliau laksanakan, sentiasa memberikan kesukaran. Malah saya boleh katakan silent MVP boleh diberikan kepada Rip sebenarnya, di mana momen terakhir sebentar tadi di saat Bounty Junior cuba untuk menamatkan game, tetapi dengan ketibaan beliau mara ke bahagian hadapan Ton yang diberikan kepada 5 orang pemain sekaligus, saya kira berjaya untuk beliau dapatkan kill yang cukup banyak sekaligus meratakan alih-alih pasukan daripada pasukan lawan. Dan itulah dia tuan-tuan dan puan-puan,